warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, selamat malam. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini malam minggu kita untuk bersama-sama meneruskan wacana separuh abad sempena dengan 50 tahun ABIM Angkatan Bela Islam Malaysia. Kita berehat pada satu hari hari Sabtu, dan hari ini kita kembali membincangkan agenda-agenda dalam Angkatan Bela Islam Malaysia, dan hari ini kita akan membincang dan bersama-sama mengetahui ataupun bersamalah dengan tokoh-tokoh kita dalam hal ehwal wanita Angkatan Bela Islam Malaysia, wanita. Saya ingat wanita ni satu komponen yang besar lah dalam apa jua dalam masyarakat, dan juga sebenarnya dalam ABIM jugalah. Bila kita pergi setiap negeri dan sebagainya, kita selalu ingat kalau tak ada Helwa, tak ada ABIM. Sebab ni yang menggerakkan ABIM, yang menggerakkan seluruh jemaah kita ni sebahagian besarnya adalah wanita. So alhamdulillah malam ni kita dapat bersama dengan 3 orang tokoh dalam Helwa kita, dalam wanita. Bersama-sama akan membincangkan secara santai lah. Tajuk kita, ada orang cakap tajuk hari ni macam boleh buat tesis, tapi saya ingat kita lebih daripada itulah. Helwa membina dan memimpin generasi, untaian sejarah, refleksi cabaran dan lakaran masa depan. So kita melihatnya dengan 50 tahun 50 tahun ni menunjukkan, orang kata separuh abad. Maksudnya banyak sejarahnya daripada awal penubuhan ABIM pada 1971, dan saya ingat ahli panel kita pun sebahagiannya lahir sebelum daripada penubuhan ABIM sendiri. So mungkin pengalaman itu lebih besar daripada, maksudnya melalui pengalaman bersama ABIM itu membesar bersama-sama dengan ABIM. Dan kita memang memilih untuk Helwa pada sesi semasa, kita memilih tagline membina dan memimpin generasi. Sebab kita lihat kalau ABIM membina dan memimpin tamadun khairul ummah. So kita ni memimpin tamadun khairul ummah tu kita nampak besar, tapi yang membina generasi tu adalah khususnya dalam wanita lah biasanya kan. So alhamdulillah kita ada 3 panel yang juga saya fikir boleh mewakili generasi-generasi kita lah. Ada 50 tahun ni kan banyak, mungkin dari sudut dan Malaysia ni kita ada Semenanjung Malaysia dan juga Borneo. So bagaimana kita nak lihat perkembangan dinamiknya dakwah, perkembangan Islam dan sebagainya di seluruh Malaysia. Dan kita juga mengangkat sejarah perjuangan dakwah dan sebagainya bukan bersifat sentral, maksudnya bukan hanya di pusat atau bukan hanya jawatan-jawatan tertentu, tapi kita ada ramai lagi tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman tersendiri yang mungkin kita jarang dengar. So hari ini kita bawa 3. Yang pertama adalah Puan Adibah ataupun lebih mesra dipanggil Kak Dip. Adibah Ahmad sekarang adalah AJKP Wadah dan AJKP Wadah Pusat. Dan juga AJK Salwa Malaysia, AJK Salwa Malaysia, dan Kak Dip juga pernah menjawat sebagai Timbalan Ketua Helwa ABIM Pusat pada tahun 1994 hingga 1998. Saya ingat ini satu tempoh yang kritikal dalam sejarah perjuangan kita lah, dan kita boleh mendengar daripada Kak Dip nanti pengalaman-pengalaman beliau lah dalam tempoh beliau pada saat itu dan sehingga ke hari inilah. Ibu kepada 6 orang cahaya mata. Beliau menyambung senior lah ni, menyambung pengajian di Universiti Melaya, memulakan degree di Universiti Melaya dalam bidang fizik. Betul dalam bidang fizik, dan kemudian menyambung di UPM dan mempunyai pengalaman yang luas lah dalam pembinaan generasi dan mempunyai satu keluarga jemaah dan dakwah yang kita kenali lah. Seterusnya yang kedua, Hajah Faridah Abu Bakar Titingan, Kak Dip dan Umi Feb, kita panggil mesra dipanggil Umi Feb mempunyai tarikh kelahiran ni sama lah, dan usia tu lebih daripada usia 50 tahun ABIM ni lah. So mungkin pengalaman tu lebih besar, so banyak yang kita belajar pada malam ni. Dan sekarang Umi adalah Timbalan Ketua Salwa Wadah Sabah. Background study ada dalam bidang perniagaan daripada UPM, so maksudnya daripada Sabah ke Semenanjung dan kembali ke Sabah. Ingat Kak Dip pun ada pengalaman Borneo, so banyak yang boleh kita dengarkan lah. Dan Umi ni mula join Usrah masa tingkatan 1.
Kemudian terus sampai sekarang ni mengusahakan rumah perlindungan untuk HIV. So banyaklah yang mungkin kita boleh belajar hari ni daripada pengalaman ini sendiri, daripada tingkatan 1 daripada sehinggalah ke sekarang ni. Dan seterusnya, tidak asing lagi Puan Fadlina Siddiq, peguam dan aktivis kita, juga semua ada 6 cahaya mata. Semua ada persamaan di situ. Background adalah undang-undang daripada UIA dan juga UKM, dan pernah menjadi merupakan Net Presiden ABIM selama hampir 10 tahun lah, daripada 2009 sehingga 2018. Dan menariknya Kak Fat dia ada di bawah, dia berada di bawah 5 kepimpinan Presiden ABIM, daripada Encik Azam, Dr. Razak, Encik Raimi dan Encik Raimi lah. So saya ingat pengalaman yang luas lah, dan saya rasa kita tidak perlu memanjangkan. Saya ingat yang lebih utama pada malam ini adalah kita akan bersama-sama mengupas 3 masa daripada masa silam, masa kini dan juga masa depan. Ini adalah apa yang sering kita bincangkan, tapi lebih penting adalah semua ini untuk menjadikan satu pegangan untuk kita meneruskan lagi perjuangan ni lah. Saya ingat kita boleh mulakan sesi yang pertama ini dengan berkenalan dan mengetahui serba sedikit tentang titik awal menjadikan terus berada di dalam gerakan dakwah kita ni lah, ataupun di dalam ABIM. Sebab saya ingat kalau ada ungkapan yang mengatakan tiada kebetulan dalam hidup ni, semuanya ditulis telah adakan. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang boleh dikongsikan, bagaimana titik awal terbabit dalam Angkatan Belia Islam Malaysia lah. So saya ingat ini boleh kita mulakan daripada Kak Dip dulu, mungkin pengalaman awal bersama dengan ABIM. Silakan Kak Dip. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Fatin Madinah, Net Presiden ABIM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya ingin menyatakan salam kepada kawan-kawan panel ataupun sahabat panel daripada Sabah, Feb dan juga Adinda Fadlina. Okay. Sekali lagi Assalamualaikum. Dan saya mula bicara pada malam ini dengan diminta sedikit pengkesahan lah macam mana kita ataupun diri sendirilah terlibat dengan jemaah ya. Mungkin agak berbeza. Memang agaknya Fatin memilih panel ini macam kebetulan berbeza ya. Saya memang tidak pernah kenal gerakan semasa di sekolah. Sebaliknya semasa tahun 1970-an berada di sekolah menengah itu, kita dimomokkan dengan orang dakwah, Antu Komkom masa tu tahun 1970-an di waktu kebangkitan Islam tu. Jadi kami merasa takut ya, merasa takut dan berazam untuk tidak terlibat dengan geng-geng pakai tudung ni ataupun geng-geng yang berdakwah ni lah, pernah dipanggil orang dakwah masa tu. Ya. Jadi bila Kak Dip pula adalah dari sekolah apa orang panggil sekolah Asunta kan, konvent ni, memang minta maaf lah nak cerita sikit, memang pakai skirt lah masa tu. Uniform sekolah pun pakai skirt. Jadi bila pergi ke sekolah ataupun pergi ke Universiti Melaya, di situ betul apa yang Fatin kata, Siti, Allah Ta'ala pilih sebenarnya. Allah Ta'ala pilih untuk bersahabat ataupun berjumpa dengan kakak-kakak senior yang mengajak kita ke surau. Di situlah bermulanya titik tolak Kak Dip mengenali usrah, tahu bila nak kena baca apa orang panggil Fatihah, nak baca tasbih kafarah dan sebagainya di surau Kolej Ketika Universiti Melaya. Okay. Dan melalui aktiviti di surau itulah, mula-mula memang tak pakai tudung lagi pasal masih dia ada satu perangai tak elok Kak Dip, iaitu tak mau dipengaruhi. Jadi tapi duk ikut program ataupun in fact bukan takat ikut, Kak Dip juga menjadi orang kata aktivis surau lah. Akhirnya selepas habis asasi di
nak masuk hampir 2 tahun lah juga, barulah pakai tudung dengan sempurna. Jadi selepas pakai tudung tu, bermulalah apa orang panggil usaha-usaha untuk mentarbiyah diri, mencari dan sebagainya di kampus Universiti Melaya lah. Okay. Dan berjumpa dengan Abim selepas kahwin, tinggal di Melaka. Jadi suami ikut usrah Abim, jadi dia rekrut Kak Dip ke dalam Helwa Abim. Dan dalam Helwa Abim di Melaka, saya ingat Kak Dip lah, ada 3 lah yang Kak Dip terlibat secara terus. Usrah Helwa Negeri, usrah student ITM, iaitu usrah student ni Kak Dip yang jadi nakibnya, dan usrah Helwa unit ITM yang menggabungkan pensyarah wanita dan juga isteri kepada pensyarah-pensyarah ITM yang ikut Abim. Di ITM, arwah suami Kak Dip, arwah Cik Din mengikuti ataupun menjadi anak didik ataupun anak usrah kepada Yang Berhormat Ustaz Dr. Ali Baharum ya. Doktor sekejap dah terlupa pula. Siapa boleh ingat? Baharum. Sekejap lagi datanglah tu nama dia. YB sekarang. Fat. YB Melaka tu. YB Negeri Sembilan ke Melaka dia? Hasan Baharum. Hasan Baharum. Tu pun terlupa. YB Hasan Baharum. Dia yang bawa dia yang mulakan sehinggalah lepas itu arwah suami Kak Dip pada tahun 1991 dihantarlah, lebih kurang diaturkan oleh jemaah untuk menyambung master di USA, kerana pada masa itu pimpinan Abim Amerika Utara dah nak balik, dah habis belajar nak balik. Jadi kami pergi ke Amerika dan menyambung usaha-usaha brother sebelum tu, iaitu kita teruskan usrah di sana. Usrah pakai masa tu tak ada lagi Zoom ni, jadi kita pakai 3-way calling nama dia dulu. Okay, sebab duduk jauh-jauh US tu, ada duduk Chicago, ada duduk Washington, ada duduk Philadelphia lah mana lah, jadi kita pakai 3-way calling. Kita juga membuat tamrin dalam bentuk camp lah, ya, kemah ibadah ataupun summer camp di sana. Dan kita juga menghadiri seminar, dan yang Kak diingat, kita juga ada mengeluarkan buletin masa tu di US. Jadi di US tu memang kami adalah antara senior lah. Jadi kami terpaksa ataupun menjadi kakak dan abang kepada adik-adik Abim lah ya. Jadi sebab itu Kak Dip sendiri tidak menjadi ketua Helwa masa di US, baliknya menjadi penasihat saja ya. Seterusnya pada tahun 1993 balik pada US, sekali lagi arwah diamanahkan untuk berada atau dipak oleh jemaah kepada PPP ITM masa tu, iaitu yang pusat persediaan pelajar untuk ke luar negara di ITM Shah Alam. Jadi sekali lagi misi untuk mentarbiyah, iaitu Kak Dip membawa usrah student PPP, ya, student PPP ni akan keluar negara lah, akan macam dia punya apa orang panggil platform untuk mereka pergi keluar negara US dan UK dan serta Australia ya. Jadi dengan itu Kak Dip ada peluang lah untuk mendidik ataupun mentarbiyah kumpulan ini, dan bersama-sama juga dengan Kak Dip semasa di PPP juga daripada Melaka lagi adalah YB Rosnah Aloy ya. Juga daripada Melaka, dia bersama kami dalam unit usrah ITM tu, dan juga dekat PPP beliau juga berada bersama Kak Dip lah untuk sama-sama mentarbiyah adik-adik atau adik-adik PPP ITM. Dan balik bila sampai duduk di Shah Alam, Kak Dip telah diamanahkan menjadi ketua Helwa Abim Selangor. Dan semasa menjadi ketua Helwa Abim Selangor ni, kami tubuhkan satu pusat ya, pusat dalam komuniti atau PDK yang namanya Mutiara Hatiku.
Jadi ini adalah pusat yang khas kita kumpulkan pada masa itu, ini pada tahun 1995 lah rasa kalau tak silap. Jadi kita buka ni, iaitu untuk parents yang ada anak istimewa. Masa tu memang parents yang ada anak istimewa tercari-cari, tak tahu nak pergi mana. Jadi kita buka pusat ini bersama dengan sokongan isteri MB masa tu, Puan Sri Asbi, dan lama jugalah sehingga reformasi Kak Dip pun masih menguruskan pusat ini. Pusat ini masih ada sehingga sekarang, tapi tidak lagi diuruskan oleh jemaah lah. Sebab nanti kita cerita kenapa pakej ataupun usaha ini terpaksa diberhentikan daripada pihak jemaah. Kemudian Kak Dip juga telah berjaya membuat beberapa reunion lah, macam reunion Kak Dip kumpulkan helwa seluruh negeri Selangor pada zaman itu dengan membuat dua high tea lah sebenarnya. Satu di Kelab Selangor mengumpulkan 300 orang, dan Kak Dip ingat lagi semasa itu kita berekrar akan mengumpulkan helwa seluruh negeri Selangor lagi di Stadium Shah Alam. Itu sebelum 1998 Dan juga kita buat di Hotel UiTM, high tea menghargai isteri ni. Agak menarik, agak unik kerana high tea menghargai isteri ni kita mewajibkan semua suami beli sekuntum ros. Memang agak kurang diminati di mula-mula tu. Kak Dip hadapi banyak juga tomahan dan kritikan daripada pihak brothers, tapi alhamdulillah akhirnya berjaya juga. Adalah yang high ego tu akhirnya dia tunduk juga untuk ikuti ataupun syarat yang kami letakkan. Kita juga menyantungi guru-guru taski seluruh negeri Selangor. Kak Dip bergerak seluruh negeri Selangor sampai Sabak Bernam untuk jumpa guru-guru taski ini, dan kita memastikan yang guru-guru taski diusrah atau masuk usrah atau terlibat usrah dengan helwa daerah. Okey, ini yang kita telah buatlah. Dan di helwa pusat pula pada tahun 1994 baru Kak Dip jadi timbalan ketua helwa pusat menggantikan Kak Pah ataupun Sharifah Aminah. Jadi antara yang kita dah buat di pusat adalah majlis makan malam amal. Pada masa tu nak kutip 100,000 ni pun bukan senang lah bukan macam sekarang Ini yang khas untuk PPW ataupun sekarang ini dikenali sebagai Batu Rahmah lah. Okay. Dan majlis makan malam itu kita telah menjadikan Kak Wan atau Datuk Seri Wan Azizah sebagai tetamu khas tetamu utama kita pada malam itu. Dan siri undang-undang keluarga Islam ni sekurang-kurangnya 3 kali itu Kak Dip pasti, kerana Kak Dip yang menjadi pengarahnya. Sekali di KL ni, di Lembah Kelang, satu di Miri dan satu di Kuching, dengan membawa tokoh undang-undang kita, Datin Dr. Siti Zalika dan juga Profesor Dr. Zaliha Kamarudin. Okey, yang ni Kak Dip ingat, cuma itulah zaman tu tak pandai buat dokumentasi ni. Kak Dip pun tak tahu sejauh mana dekat pejabat ABIM atau arkib ABIM ada menyimpan tentang perkara ini Kita juga membuka kedai Latansa namanya, Kak Dip ingat. Walaupun kedai ini tak lama bertahan, tapi kita ada usaha untuk masuk, tapi kita tak dapat nak pertahankannya lah sebab dia hair and beauty ni, maklumlah kita ni sendiri pun tak pernah buat, jadi dia payah nak bertahan lama. Tapi kita memang ada usaha ke arah itu. Dari segi biro ekonomi, kita buat business among us. Taklah macam sekarang macam sekarang bila Salwa ni dia dah advance apabila kita dah buka Salwa Mart. Okay, zaman tu kita biro ekonomi, kita berniaga di dalam among us, di dalam grup usrah kita je lah Sekarang kita dah ada Salwa Mart Dan helwa pada masa itu juga mengikuti program-program yang dianjurkan oleh NCWO, Nasiwit dan lain-lain lah. Helwa masa itu juga mengikuti ataupun ikut sama dalam misi kemanusiaan yang kebanyakannya atau majoritinya diketuai oleh Kak Pah ataupun Puan Sharifah Aminah, antaranya ke Afghanistan, Bangladesh, Bosnia, Aceh ni yang terbaru dan beberapa tempat lagi lah. Yang ni Kak Dip tak dapat nak ikut kerana Kak Dip anak kecil-kecil dan Kak Dip pula bekerja
jadi tak dapat nak ikut. Jadi boleh cerita je lah. Untuk tahu panjangnya maka boleh rujuk kepada Cikgu Anisah yang banyak mengikuti program kemanusiaan ya. Okey, Kak Dik rasa sehingga lepas saja pada Helwa itu, rasa semua pun mungkin dah tahu ataupun yang belum tahu, anak-anak yang belum tahu kenapa Kak Dik jadi timbalan ketua Helwa sehingga 1998. Selepas 1998, kami telah dipindahkan ke Sarawak, ke Kuching Sarawak, dan di sana kami telah mengembangkan ataupun Kak Dik dengan Helwa Sarawak lah ya, Kak Dik dengan Helwa Sarawak sehingga 2006 bila kami balik saja ke KL, ke Kuala Lumpur, Kak Dik dah tak boleh, dah expired, dah tak boleh jadi ABIM lagi, dan pada masa itulah Kak Dik rasa kekosongan. Kerana masa tu wadah tak ada salwa lagi. Okay, wadah tak ada salwa lagi. Jadi Kak Dik rasa kosong sangat, lama sangat rasa macam tak ada usrah dan sebagainya. Sedangkan sebelum itu masa di Kuching, walaupun dah no more ataupun dari segi umur bukan lagi ABIM, tapi kami meneruskan ya usrah. Jadi alhamdulillah apabila salwa ditubuhkan dan wadah pun mengizinkan, Kak Dik terpaksa mohon ya. Untuk pengetahuan, Kak Dik terpaksa mohon daripada arwah suami untuk ikut serta usrah dia. Sebab Kak Dik tak ada usrah. Kak Dik tak tahu nak usrah kat mana masa tu. Ya, kami tak ada usrah, jadi Kak Dik tak ada usrah. Personally Kak Dik tak ada usrah. Kak Dik pula baru duduk dekat Bangi ni, jadi Kak Dik tak tahu usrah Bangi tu dekat mana masa tu ya. Sekarang banyak. Sekarang Kak Dik dah tahu kita ada sini, kita ada 3 usrah. Usrah Terah Jenang, usrah Salwa Bangi dan usrah Salwa Sungai Ramal. Sekarang ni Salwa ada 3 ya. Tiga-tiganya hidup insya-Allah Tapi masa mula-mula balik tu Kak Dik tak tahu. Masa mohon minta izin lah untuk ikut usrah dia. Itu pun dia mau bawa hanya bila pergi ke rumah esko wanita. Rumah Kak Ramah, dia ikutlah. Ataupun rumah Al-Jazam sebab Azlina Kak Dik kenal, jadi dia bawa. Kalau rumah-rumah yang isterinya Kak Dik tak kenal, dia tak nak bawa. Punya begitu sekali kita rasa kekurangan dan kekosongan. Jadi alhamdulillah lah sekarang ni bila dah ada salwa, kita ada platform untuk meneruskan perjuangan dan apa orang panggil, sebenarnya untuk diri kita juga platform tu adalah untuk diri kita. Yang penting kita nak istiqamah dalam gerakan ataupun jemaah ini. Jadi Kak Dik rasa itu saja kot Fatin. Okey. Round pertama ni. Okey. Saya ingat menarik dan banyak dah Kak Dik beritahu tu. Maksudnya Helwa tu sentiasa progresif dengan ekonominya, dengan pendidikannya dan terlibat juga dengan misi-misi kemanusiaan sejak daripada awal. Bukan hanya berkisar tentang permulaan dalam pemakaian tudung. Sebelum ni kan kita selalu, yang tu awal lagi tu. Kita tentang memulakan Islam way of life dengan memakai tudung, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa lagi penglibatan Helwa dalam secara keseluruhan dalam ABIM lah. Mungkin saya terusnya kepada Umi Feb, mungkin titik awal dan mungkin apa kekuatan jemaah yang Umi Feb tengok sehingga menjadikan Umi tetap sehingga sekarang lah, daripada tingkatan 1 tu kan lama ni sehingga sekarang. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak anda Fatin yang saya kasihi, Puan Haja Adiba, Puan Fadlina, anak anda Fadlina. Sebab masa Fadlina kecil-kecil ni memang Umi dah nampak dah bersama-sama dengan ibunya berdakwah ya. Dia panjat sana panjat sini semasa ibunya tengah berceramah di UPM tempat Umi belajar dulu ya. Dari kecil memang Fadlina ni sudah ikut ibu dia ya. Jadi sebenarnya penglibatan Umi dalam gerakan Islam ini bermula di sekolah ya, tapi di sekolah tu bukanlah dengan secara direct ya. Jadi Umi nak secara pengalaman peribadi ya, macam mana Umi boleh bergiat dalam gerakan ABIM ataupun ABIM Wadah dan juga sebelum tu PKPIM ya.
ataupun yang kita short formnya WAP ya, WAP. Pengalaman peribadi semasa di sekolah, masa tingkatan 1 tahun 1974, Umi diberi oleh Allah seorang ustaz yang memberikan kami usrah ya. Dia seorang memberikan tingkat awal itu. Suara saya ada masalah ya? Dia macam ada okey ya suara? Okey, cuma dengar macam Okey ada kan suara? Macam ada kan? Tapi Tak saya tahu tak kenapa. pasti daripada mana. Tak apa, teruskan dulu. Jadi peringkat awal ya di sekolah, Umi didedahkan tentang perjuangan Rasulullah SAW. Apabila ustaz bercerita di depan sehingga kita menangis dengan macam mana sejarah perjuangan Rasulullah menyampaikan Islam kepada kita sampailah ke bumi Malaysia pada masa itu ya. Pada tingkatan 1. Nangislah seorang-seorang di belakang tu mendengar ustaz cerita tentang pengorbanan Rasulullah SAW ya. Tentang cinta Allah ya. Diajar juga tentang salat tahajud. Tapi masa tu Umi masih lagi rambut masih menggerbang, masih rock lagi ya. Tetapi diberikan, ditarbiahkan secara indirect ya. Dan pernah dibawa untuk menghadiri satu ceramah di Dewan Seri Pinang tahun 74. Yang sepatutnya diberi ceramah itu diberi oleh masa tu kita sebut saudara Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, tahun 74. Tapi tak jadi. Mungkin sebab tu masa tu ditangkap ya. Dan diganti oleh seorang yang bernama Fadil Nur atau Ustaz Sidik Fadil. Tak ingat tapi ada Fadilnya. Masa kecil lagi masa umur 13 tahun, jadi tak faham lagi. Tapi yang ingat Fadil saja. Mungkinlah Allahyarham Fadil Nur mengganti slot ceramah pada masa itu tahun 74 kalau tak silap ya. Memang kecewa jugalah sebab yang Umi dengar masa tu saudara Anwar Ibrahim memang seorang yang sangat hebat ya. Memang kita tahu ya sebab kita mengikuti usrah ya. Selepas itu Ubi cuma bergiat dalam Persatuan Islam, Gabungan Pelajar Islam Pulau Pinang ya. Seterusnya bila pergi ke UPM didedahkan dengan dengan ceramah-ceramah dan usrah-usrah ya tentang Islam sebagai din. Masa itu tahun 79, 80, 81 ya. Memang ceramah masa itu Islam sebagai din. Islam yang syumul, wajib dakwah, harakah Islamiyah satu tuntutan dan sebagainya. Semua slogan-slogan yang sangat memberikan semangat kepada kita untuk bersama-sama dengan jamaah. Tetapi pada masa itu Umi ikut banyak grup, tak tahu pilih lagi siapa. Tetapi bila ada program yang dibuat oleh Persatuan Mahasiswa Islam yang lebih kepada ABIM ya, mereka membuat kuliah-kuliah ya yang dibagi oleh pimpinan ABIM. Ya, Umi pergi juga. Kalau ada program yang lain juga oleh jemaah lain ikut juga. Tetapi akhirnya membuat keputusan untuk memilih ABIM masa di UPM itu. Kenapa? The big why is why. Kenapa Umi memilih ABIM pada masa itu sebagai wadah perjuangan? Ya. Sebabnya salah satu keistimewaan ABIM ni, dia tak pernah kata masuklah ABIM. Ya. ABIM is the best. Tak ada. Yang ABIM buat ialah Islam, dia memperkenalkan Islam, memperkenalkan konsep Islam, memperkenalkan ini adalah sekularisme, ini adalah fahaman sekian-sekian dan konsep-konsep yang yang memberikan kita satu pemikiran yang tidak ta'assub kepada satu kumpulan ya. Dia nampak ABIM pada masa itu lebih membawa kami masa itu kepada Islam bukan kepada ABIM. Dari situ kita Umi buat pilihan masuk secara direct dengan ABIM. Sebab itu sebab Umi tengok ada grup-grup lain juga, bukan kita nak merendah-rendahkan, tetapi ada grup yang seolah-olah
double standard kah? Pada masa yang sama mengatakan bahawa perlunya kita menuntut ilmu, perlunya kita menuntut ilmu dan sebagainya. Hanya setakat ke kuliah-kuliah. Tetapi bila ada program ceramah, tak pergi. Sebab tak sunnah. Ya, pada masa itu isu tak sunnah, isu kami lebih sunnah, itu adalah satu suasana di kampus pada masa itu. Jadi sehingga kan ada yang sanggup membaca majalah gila-gila daripada pergi ceramah pada masa itu. Jadi Umi nampak pendekatan ABIM tu memang sangat sesuai dengan jiwa Umi, sebab dia membawa kita kepada Islam, bukan kepada ABIM, ya. Jadi selepas itu, ya, Umi memang ikutlah dalam dalam jemaah ini masa tu di kampus, dan mengikuti program-program ABIM di luar, ya, termasuklah tamrin di di Sungai Kandis, ya, sungai lah dulu semua sungai-sungai tempat kita bertamrin, ya. Walaupun jadi lepas itu saya ingat Umi kami ada program dengan final year, walaupun Umi bukan final year tapi nak ikut juga. Masa itu program kita buat di Yayasan Anda, ya. Dan selepas program tu diminta sesiapa yang ingin menjadi ahli untuk final year. Jadi Umi cakap, saya bukan final year tapi saya nak jadi ahli ABIM. Akhirnya saya isi borang masa tu yang jadi Setiausaha Agungnya adalah Usman Bakar, ya. Sekarang profesor, ya, Datuk, ya. Jadi isilah borang tu. Jadi selepas itu, ya, kenapa, ya, sebab budaya, apa yang menyebabkan tertarik dengan ABIM, dengan jemaah ini ialah sebab ABIM itu menunjukkan dia sebagai satu gerakan Islamiyah yang menepati kesyumulan Islam itu. That is my view. That is my pandangan Umi pada masa itu. Dan masa sekarang tak berubah. Dia tetap di hati. ABIM tetap di hati. Kalaulah masa dipindah, maksudnya dipatah balik, undur balik, tetap Umi akan memilih jemaah ini sebagai platform Umi, ya. Sebab budaya ABIM itu sendiri satu yang sangat menarik perhatian, misalnya budaya ilmu, dan Umi rasa bangga, ya, malahan bercakap dengan adik-beradik, ya, ABIM ni bagus. Ramai doktor-doktor di dalamnya, profesor-profesor dalam dalam jemaah ni. Memang orang-orang intelektual ramai, tetapi ada juga di kalangan orang-orang yang tidak dia tidak belajar di peringkat tinggi tetapi mempunyai pemikiran yang seolah-olah mereka ini, ya, sebab ditarbiyah, ya, budaya ilmu tu, walaupun dia setakat SPM, diploma, tetapi pemikiran itu yang telah ditarbiyah oleh ABIM dengan budaya ABIM tu sama level, lebih kurang sama level dengan orang yang ada doktor. Begitu juga tarbiyah dalam usrah dan tamrin dengan skema yang sangat dalam masa tu kita ada dapat 3 tahun, ya, dengan marhala pertama, marhala kedua, marhala ketiga, ya, memberikan satu skema tarbiyah, ya, yang menjadikan orang yang tidak mempunyai pendidikan agama boleh bercakap tentang Islam, boleh bercakap tentang fardu ain, boleh bercakap tentang konsep-konsep dalam Islam. Inilah kelebihan ABIM yang memberikan satu ya, tidak menyesal untuk berada dalam ABIM, ya, masih tetap dalam hati walaupun sekarang dah warga emas, ya. Begitu juga dengan amalan-amalan kerohanian, ya. Tadi sempat bagi tengok dengan anak anda Fatin, ya, bahawa dalam ABIM konsep kerohanian itu sangat ditekankan menjadikan satu budaya dalam ABIM. Dan memang ada setengah orang mengatakan bahawa ABIM tidak, ataupun WAP kita ni tidak sangat mementingkan kerohanian. Tetapi ada bukti, ya. Tak tahu nampak tak di situ.
Ya, dalam ABIM kita ada amalan harian kerohanian untuk ahli-ahli ABIM, dan kita ada amalan harian untuk pimpinan, disiplin hierarki pimpinan ABIM. Ada semua. Kalau kita tak buat, kita tak boleh salahkan harakah. Kita salahkan diri kita. Kita dah dewasa dah, ya. Jadi tak ada masalah dari segi kerohanian. Memang sebagai satu budaya dalam ABIM yang menyebabkan I love ABIM, ya. Ya, Fatin. Begitu juga dengan amalan syura, amal jama'i, khususnya kita dalam helwa, ya. Dalam helwa, walaupun kita dalam satu ABIM, tapi kita ada satu sekretariat helwa yang diberikan kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk memberi fikiran dan menjadi pimpinan yang boleh bekerjasama dan mendapat support daripada pihak lelaki. Ya, itu satu keistimewaan. Ya, asalkan kita bergerak di atas polisi ataupun perlembagaan kita, insya-Allah, ya, dan tidak melanggar peraturan jamaah. Begitu juga kenapa UBI masih bersama dengan jamaah ialah budaya ABIM, ya, jamaah kita yang menjadikan isu semasa sebagai salah satu agenda penting dalam usrah. Ya, mesti ada tu. Daripada baca Quran, hadis, mesti kat bawah tu isu semasa. Isu semasa dalam dalam usrah kita. Jadi ABIM ini dapat mentarbiyah, ya, mendidik ahli-ahlinya untuk mempunyai fikiran yang kritis, terutama ditarbiyah di dalam usrah-usrah, macam mana memberi pandangan, dan kita diberikan rujukan-rujukan, ya, rujukan-rujukan yang perlu kita baca in advance untuk kita memberikan pandangan. Diberikan kita kebebasan untuk memberi pandangan-pandangan berdasarkan bacaan-bacaan kita. Dibagikan kita senarai-senarai buku yang harus kita jadikan sebagai panduan. Kalau tafsir Quran juga diberikan kita banyak jenis-jenis tafsir Quran untuk kita bincangkan. Jadi itu satu yang sangat very good lah, ya. Begitu juga dengan budaya jihad, ya, budaya infak. Ya. Sudah lebih kah 10 minit? Boleh teruskan? Sudah, lagi 2 minit boleh? 2 minit, ya. Sebab ditanya kan, apa sebab, ya, kita berada dalam gerakan, ya. Jadi memang banyak nak cerita kalau cerita pasal kenapa, ya. Jadi ada kisah yang paling berkesan, ya, terkesan, ya. Sebenarnya banyak lagi nak cerita ni. Tapi tak apa. Salah satu kesan, ya, yang memberikan yang beri titik tolak, ya, dalam perjuangan yang kekal dalam perjuangan ini ialah tahun 80 berapa, ya? Saudara kita masuk UMNO 82. 82 rasanya. Itu tak? Pada masa itu, ada ni, Bapak Fat. Garis besar haluan perjuangan. Ya. Kiri kanan. Pembangkang kata kita orang, ya, ini macam mana kita sebagai ahli jemaah ditembak, ya. Pembangkang kata kita orang pemerintah. Pemerintah kata kita adalah pembangkang. Tetapi dengan adanya garis-garis besar haluan perjuangan ini, kita dapat menepis segala tembakan-tembakan daripada kedua-dua side of the pemerintah, ya. Jadi it's a very good panduan untuk kita. Sangat bagus dan rasanya generasi baru ini kena menghadam segala ucapan-ucapan dasar dari presiden-presiden kita, khususnya garis besar haluan perjuangan yang Bapak Fat, ya, Bapak Fat, Ananda Fat sendiri yang ucapan dia, ya, di muktamar yang ke-11. Jadi
Jadi bila orang tembak kiri kanan, kita dapat menjawab sebab terjawab dalam buku ini, ya, dalam garis-garis besar haluan perjuangan. Jadi setakat itu saja rasanya, walaupun banyak lagi nak diluahkan. Okey. Tak mungkin ada Terima sesi kasih. lain kan? Terima kasih Okey lah, banyaklah. Saya ingat tadi melengkapkan lagi pengalaman ataupun penglibatan Helwa secara khususnya lah dalam ABIM itu sendiri, dengan sebenarnya kita bukan hanya bercerita tentang wanita, tapi kita ini bercerita tentang bagaimana menjadi Muslim yang baik lah, dan dari perspektif wanita melihat dengan semua isu lah, dan menghadam haluan besar perjuangan itu satu titik tolak lah dalam kita berada di dalam ABIM ni kan. Saya juga mengalu-alukan semua yang menonton kita di FB. Terima kasih pada semua komen, harap komen dan share. Seterusnya saya ingat mempersilakan Kakanda kita Kak Fad berkongsi juga. Mungkin tadi kalau Kak Dip di universiti, Umi tingkatan 1, mungkin Kak Fad lebih lagi dari mana bermulanya dan mungkin apakah kekuatan pada Helwa ni menjadikan Kak Fad ni sinonim jugalah dengan Helwa kan dan perjuangan wanita. Silakan Kak Fad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li Assalamualaikum. amri wahlul 'uqdatam Kak Fad kuat sikit boleh? Tak kurang dengar. Kurang dengar? Okey. Kena dekat sikit kot. Okey. Okey. Terima kasih pada moderator Fatin yang dikasihi Kak Dip dan Umi yang saya percaya telah pun membuka gelanggang pada malam ini dengan kisah-kisah yang sangat sentimental dan barangkali mampulah sekurang-kurangnya untuk memberikan suasana bagaimana sebenarnya Helwa ini bertapak. Cuma barangkali saya nak berkongsi dalam konteks yang lebih berbeza sedikit kerana bagi saya yang penting juga adalah untuk melihat bagaimana proses ya selepas kita ada sejarah-sejarah daripada Kak Dip dan Umi ini adalah untuk melihat bagaimana proses terusnya, apakah kesinambungan selepas kisah-kisah yang Kak Dip dan Umi kongsikan tersebut. Pertamanya kita kena lihat bahawa proses mungkin perkataan ini quite controversial, tapi saya tak jumpa perkataan lain. Kalau saya jumpa perkataan lain, saya akan gunakan perkataan itu. Proses indoktrinasi dan latar belakang setiap kita ini bersama jemaah ini adalah berbeza. Ya, kemasukan juga mengikut pintu yang berbeza. Saya percaya itu confirm. Ya, maknanya kalau di zaman saya ini masuk pintu barangkali pintu anak negeri. Ya, kerana saya ingat zaman saya itu anak negeri adalah pasukan terkuat yang menyokong dan mendukung PKPIM. Ya, jadi pintu anak negeri macam saya pepiaslah, kemudian kampus ketika itu juga UIA zaman kegemilangan lah ya, kemudian ada yang terus masuk ke pusat PKPIM pusat. Saya tak pernah masuk PKPIM pusat, kemudian melalui program dan pertimbangan politik dan ideologi dan juga tokoh. Memang ABIM ini orang masuk sebab tokoh pun ramai juga. Jadi bid'ah besar jugalah masa tu masuk sebab tokoh, niat tak betul. Kita memang cakap macam tu je. Kemudian ada pengenalan, ada juga yang tertarik dalam budaya kita yang very convincing dan conviction yang kuat kepada ilmu, disiplin jamaah dan identiti jamaah yang very inklusif ya. Saya ingat banyak perkataan kita gunakan hashtag ya. Zaman sekarang orang panggil hashtag ya. Zaman dulu tak jumpa hashtag tu. Tapi memang pada zaman kita itu memang sudah ada Al-Fursan fin Nahar misalnya wa Ruhban fil Lail ya. Maknanya sudah ada hashtag itu yang menunjukkan bahawa kekuatan dari segi idealism, budaya dan juga disiplin ya. Jadi secara formalnya saya bermula dengan Ketua Helwani Pepias yang pada awalnya adalah percubaan kami menghidupkan semula dan mengaktifkan semula Pepias di peringkat UIA dan kemudiannya menjadi daripada UIA itu, kampus itu menjadi peringkat negeri. Saya tidak ada pengalaman-pengalaman yang macam mana cakap pengalaman yang
boleh dikatakan sentimental lah, sebab pengalaman saya semua zaman konfederasi lah, zaman boycott, zaman baling atau lempar perlembagaan, zaman mempersoalkan kepimpinan dalam muktamar secara terbuka. Zaman saya adalah zaman kita boycott makan malam PKPIM, dan zaman kita memulakan program-program yang bersifat nasional. Sebagai contoh PMG, Karisma, dan kita terlibat secara langsung dengan politik kampus. Yang saya ingat sangat adalah kerana zaman itu kita memang one to one, halusiasi dan juga melakukan pelbagai eksperimen dalam kampus dan juga di peringkat nasional. Selepas habis di UIA dan Pepias, saya bersama dengan Abim Selangor sebagai exco. Ketika ini antara kenangan yang menarik lah, sebab ini adalah kenangan betul-betul saya bersama Allahyarhamah Dr. Laili sebelum dilantik ke exco pusat. Dan saya memang bersama dengan 5 presiden, mula dengan Tuan Haji Ahmad Azam, saya jadi exco muda lah dengan Arifin, Zaidi, itu batch saya lah Kemudian masuk ke zaman Dr. Yusri Muhammad, yang saya ingat itu zaman betul-betul zaman konfrontasi lah Ross, Roy dan juga isu-isu syura yang cukup tegang dan melalui proses-proses disiplin jemaah yang bagi saya itu adalah pengalaman yang saya tidak sempat menikmati macam mana Umi dan Kak Dip cerita, ada mengurus dan sebagainya. Kemudian Dr. Razak, saya ingat Dr. Razak ni antara pengalaman menarik adalah kerana beliau paling banyak menulis artikel harian, dan paling lucu saya ingat kenangan adalah hari ni saya keluar satu statement. Saya ingat masa tu saya tulis satu statement berkaitan dengan penganjuran fashion show oleh Rosmah, dan saya slam lah penganjuran fashion show Islamik tu, dan besoknya Dr. Razak terpaksa cover balik lah dengan tulisan beliau di berita harian. Kemudian saudara Amidi, saya ingat ini paling banyak bagi assignment kepada saya, termasuk assignment engagement dengan SIS Islam, dan kemudian penganjuran saya ingat ada satu program yang cukup besar lah di Pahang ketika itu, kita buat demonstrasi sebatan Islam. Dan akhir sekali, yang terakhir adalah bersama saudara Raimi Ibrahim. Ini adalah kemuncak, saya ingat saya punya tenure, dan saudara Raimi adalah antara presiden yang saya ingat paling banyak mengajar dan bersabarlah dengan saya dengan proses diplomasinya. Dalam masa yang sama, kami juga dalam tenure kami juga ada berlaku banyak tsunami politik, dan beliau antara rakan yang paling banyak bersama saya masuk ke penjara Sungai Buloh, menjadi perantara dalam bersama Datuk Seri dan ke mahkamah. Jadi betul-betul saya serve sebagai naib Presiden Hilwan ni adalah zaman Dr. Razak, Amidi dan saudara ini. Jika ditanya kenapa apa kekuatan Hilwan ini saya ingat kena ambil perhatian betul lah, sebab kekuatan ini kadang-kadang kita tak sedar. Dan kekuatan ini sebenarnya satu, Hilwan ni up to any challenge. Kalau kita dengar cerita Kak Dip, cerita Kak Umi, cerita Umi tadi, maknanya berilah apa saja, dan penerusan agenda ni kena mulai sekarang, kena dasar, kena kuat, dan dasar ini ada dalam perlembagaan Habib. Sebab itulah saya ingat selepas zaman saya itu, saya pastikan penerusan agenda dengan dasar yang kuat itu melalui naib Presiden Hilwan seterusnya Azura dan Fatin, maknanya dasar dalam kena pegang betul-betul. Kemudian very independent, Hilwan ni very independent, ada financial freedom, ada creativity untuk buat program, engagement dan sebagainya. Dan Fatin juga sebut tadi, kita adalah kekuatan Abim, lumpuh Abim tanpa Hilwan, itu saya setuju sangat. Kalau pergi mana-mana, kalau tak ada Hilwan ni lumpuh. Jadi dalam perlembagaan Abim juga, Hilwan ni memang bidang kuasanya keluarga sosial, sebab asas itu kita tak boleh asingkan agenda sosial daripada Hilwan, agenda keluarga daripada Hilwan. Walaupun nampak semua nungguk kat kita, tapi sebab itu yang digariskan oleh perlembagaan. Kalau tak suka, kena pindah perlembagaan lah, itu saja. Tapi itu adalah asas kita paling kuat. Sebab itulah apabila kita bercakap tentang agenda sosial, agenda keluarga, kita stakeholder besar, kita stakeholder yang sangat penting, sebab itu adalah daripada asas perlembagaan. Kemudian saya ingat kekuatan Hilwan juga adalah attraction kita di mata luar lah. Di awal saya ambil alih
sebagai anak Presiden Hilwa ini memang isu konservatif ini dan orang panggil apologetik Islamis ini memang selalulah didengar dan kita ambil masa untuk convince bahawa konservatif ini bukan satu perkara yang buruk, not even a weakness pada kita, tetapi ia adalah conviction kita kepada syariat. So itu antara perkara-perkara yang kita kena jelaskan kepada masyarakat bahawa yes, kita barangkali kerana hijab ini orang lihat kita konservatif, barangkali kerana kita menggelar diri kita Harakatul Syabab ini orang lihat kita sebagai konservatif, tapi kita tidak boleh kompromi dalam soal conviction syariat kita. Jadi sebab itulah saya tidak risau sangat tentang konservatif itu, tapi yang penting conviction kita itu mestilah betul-betul berteraskan kepada apa yang telah pun kita engage selama ini dan percaya selama ini. Kemudian saya cukup yakin Hilwa ni dia punya satu kekuatan intellectual capacity yang luar biasa. Sebab itulah kekuatan mempengaruhi lobi dasar dan juga dilantik dalam pemuncak. Saya ingat paling tinggi pelantikan sebagai jawatan kuasa adalah di peringkat nasional adalah jawatan kuasa dalam Peace Week. Dan yang lain-lain itu di peringkat negeri dan sebagainya itu barangkali ada jugalah dan jawatan-jawatan kecil yang jawatan kuasa yang lain itu sangat membantu kita lah dalam soal engagement, pengalaman dan belajar membuat polisi. Dan sebab itulah daripada awal saya sebut dasar kena kuat, polisi kena kuat kerana ia akan disambut di peringkat akar umbi yang melihat bahawa Hilwa ini mempunyai dasar dan juga kapasiti membuat lobby dalam konteks yang lebih besar. Itu saja Fatim untuk round pertama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Fat, Umi dan juga Kak Dip. Saya rasa banyak dah buka ruang ni besar dah ni dah kita ni, dan saya ingat kita yakin Hilwa ini bukan hanya bercerita tentang wanita, tapi kita bercerita tentang Islam, tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang keluarga dan sebagainya lah. Dan kita terlibat secara langsung dalam semua agenda ABIM. Maksudnya kita ni Hilwa ni sebagai sayap wanita tapi kita berada di dalam semua lapangan. Tadi kalau Kak Fat sebut ada hashtag dan saya ingat ABIM sini punya hashtag yang daripada dulu lah, seperti juru bicara umat, kita ada apa lagi, memahami dunia di masyarakat, apa lagi, berada bersama dengan nation building, Wasatiyah, dan itu adalah benda yang memberi identiti dan sebahagian juga menjadi kekuatan dan juga tarikan kita. Kalau tadi memang kita cakap banyak pintu dan mungkin mula dengan bid'ah, tapi kita dapat dibetulkan di dalam tarbiyah kita seperti yang Umi sebutlah, tapi sejauh mana kita ikut dan tak ikut. Jadi saya ingat titik mula kita dah pergi dan seterusnya dalam mengharungi generasi ataupun 50 tahun ABIM lah, dan kita melalui kehidupan kita ni pastinya mempunyai banyak cabaran lah, dan setiap kita punya cabaran dan saya ingat kalau kita tengok dari skop Malaysia ni, Semenanjung dan Borneo berbeza, Pantai Timur dengan di Selangor ni pun berbeza, dan saya ingat tiga panel kita juga punya pengalaman yang berbeza di setiap peristiwa penting yang berlaku di dalam negara dan juga di dalam ABIM itu sendiri. Besar ni kan, tapi saya ingat setiap daripada panel ni mempunyai pengalaman yang tersendiri. Dan kita boleh pergilah macam tadi, kita bukan hanya dalam isu keluarga, mungkin juga dalam isu politik, bukan hanya politik, kita sudah cakap kan non-partisan, tapi memahaminya itu juga memerlukan masa, tapi bagaimana kita memberi kesan kepada peristiwa-peristiwa penting di negara ni lah, sebagai wanita, peranan kita lah sebagai Hilwa ni kan, dalam krisis 1998, dan mungkin kita juga ada dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan, dan pelbagai lagi. Saya ingat saya boleh buka juga kepada panel, mungkin kita boleh mulakan dengan Umi, pengalaman dan juga sumbangan dan seterusnya, mungkin sejauh mana kita ni Hilwa berperanan mempunyai kesan dalam peristiwa-peristiwa negara dan juga di dalam ABIM itu sendiri. Silakan Umi. Terima kasih.
kita sebenarnya ya dalam menentukan agenda ya juru bicara umat ya, khususnya dalam peristiwa-peristiwa penting ya, contohnya krisis 1998 dan beberapa lagi isu-isu ya yang berlaku dalam negara ya. Jadi sebahagian daripada Helwa ni memang terlibat langsung ya dengan menangani ataupun membicarakan tentang isu-isu berkaitan ya. Kita mengambil peranan untuk membentuk pemikiran dan juga memberikan penjelasan-penjelasan yang telah diturunkan daripada pimpinan kepada kita, kepada ahli-ahli usrah kita, kepada ahli-ahli kita dan juga kepada masyarakat. Jadi di situ sebenarnya peranan Helwa memang tidak dinafikan dalam membentuk pemikiran dan membentuk pandangan terhadap isu-isu yang berlaku di dalam negara ya. Cuma Umi nak sentuh sedikit tentang di Sabah ya, di Sabah kita kena faham di Sabah ini pada peringkat awal ya, pendedahan kepada, sebab ini dari pengalaman ya, pendedahan terhadap Islam itu memang pada peringkat awal tahun 80-an, 70-an, 80-an memang agak rendah ya. Sebab itu Helwa pada masa itu ya, pada masa tahun 80-an, 90-an kita banyak ya pergi ke dalam masyarakat, ke dalam di sekolah-sekolah, kita pergi kepada pelajar-pelajar untuk memberikan kesedaran tentang perlunya ya, peringkat awal lah. Kita ada fasa-fasa ya di Sabah ya. Helwa sendiri ya masuk ke tempat, ke pelajar-pelajar, ke pejabat-pejabat untuk memberikan kesedaran tentang Islam ya, tentang islamisasi, tentang cara hidup Islam ya, tentang perlunya kembali memberikan kesedaran beragama ya. Salah satu kekuatan Helwa ya pada masa, sebab ini Umi cuba untuk melihat peranan Helwa sebab tadi tak sempat ya, di mana Helwa ya terpaksa ya pada masa itu masuk ke pejabat-pejabat sebagai orang yang diperlukan di pejabat-pejabat untuk memberikan kesedaran beragama dengan kelas-kelas paduan, kelas-kelas Al-Quran. Lepas itu fasa yang seterusnya mengadakan seminar-seminar tokoh wanita, simposium wanita dan keluarga, peranan wanita, seminar menentang keganasan rumah tangga, seminar kepengganaan, menyelesaikan masalah wanita dan keluarga, isu-isu sosial seperti kehamilan wanita, mangsa keganasan rumah tangga dan juga anak-anak menjadi mangsa perceraian ya. Jadi itu antara peranan ya yang dimainkan oleh Helwa ataupun Salwa Wadah, di mana peringkat kalau sekarang ini kita bukan lagi memberikan ceramah, bukan lagi memberikan seminar-seminar, tetapi kita cuba untuk masuk ke lapangan untuk menyelesaikan masalah wanita dan keluarga, di mana kita telah mengadakan misalnya kita ada rumah perlindungan, rumah transit dan sebagainya ya, untuk sama-sama mencari jalan penyelesaian untuk umat isu yang dihadapi oleh umat ya, selain daripada pencerahan terhadap suasana politik dan juga suasana negara kita ya. Itu saya setakat itu
kalau dilihat ya, sebenarnya Helwa ataupun Salwa banyak ya memberikan input kepada khususnya kepada generasi muda ya di Sabah, insyaAllah. Jadi itu sajalah yang dapat Umi share. Terima kasih Umi. Sebab tadi samalah, maksudnya kita, tapi dia sangat signifikan kalau Abi ni tersebut mesti menganjurkan wacana seminar, tapi saya ingat kita lebih daripada itulah. Kita bukan hanya menganjurkan tapi kita juga cuba untuk mengamalkan, menjadikan dia realiti dalam masyarakat, dan kita turun, maksudnya apa yang diwacanakan itu direalisasikan. Tadi ada pembukaan rumah-rumah perlindungan, kegiatan kepada masyarakat dan sebagainya kan, dan kita menjadikan dia satu yang realiti lah, bukan hanya sekadar apa orang kata slogan gitu kan. Mungkin daripada Kak Dip boleh berkongsi berkaitan dengan peranan Helwa dalam isu-isu di negara kita dan juga dalam ABIM sendirilah, dan bagaimana kita bereaksi dengan apa yang berlaku di negara. Silakan Kak Dip. Kak Dip mute ke? Tak dengar. Ya. Kak Dip mute tadi tak mau bising. Okay, terima kasih Fatin. Dan Kak Dip nak fokuskan perbincangan Kak Dip untuk orang kedua ini dalam ataupun pada era reformasi 1998, kerana landscape perjuangan Helwa memang berubah dengan banyaknya selepas ataupun tragedi 1998 itu. Okay. Jadi untuk revision lah kita kata, dan mungkin juga bagi anak-anak PKPIM yang tidak pernah atau tak tahu tentang perkara ini, reformasi ini adalah sebuah gerakan protes ya yang bermula pada September 1998 di seluruh Malaysia, yang bermula dengan Anwar Ibrahim selepas pemecatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Okay. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat pada 2 September 1998, dan pada ketika itu, pada malam dia dipecat, Kak Dip dan beberapa orang pimpinan Helwa, iaitu Datin Ustazah Aminah Zakaria, Puan Mahanum, Basri dan beberapa orang lagi berada di dalam rumah TPM itu sendiri di somewhere dekat Bukit apa nama dekat KL tu, dan kami diminta oleh pimpinan ABIM untuk pergi ke rumah TPM untuk solat hajat selepas maghrib untuk bersama dengan Kak Wan. Jadi kami pun berada di sana. Bayangkan pada tahun 1998 anak kecil Kak Dip umur dalam 4 tahun dah ya, Solahuddin tu yang dah kahwin tu ya. Dan begitu juga dengan Puan Mahanum pun ada anak kecil. Kak Dip tak ingat sampai sekarang kami tinggal anak kami pada siapa. Tapi yang pasti kami memang berada di dalam rumah tersebut. Dan semasa kami lepas sembahyang maghrib, solat hajat, semasa itulah polis ataupun polis lah rempuh masuk ke rumah ataupun surat pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan. Dan video tentang apa yang berlaku pada malam itu telah diambil oleh sahabat ABIM jugalah, orang ABIM, dan pada malam itu juga video itu dicetak dan disebarluaskan ke seluruh negara. Kak diingat mencecah 20,000 pieces ataupun cetakan itu ke seluruh negara, yang menjadikan satu atau orang panggil satu fenomena lah video itu ya. Jadi ini semua adalah berlaku kerana peranan berlaku di atas peranan network ABIM. Okey, gerakan reformasi pula berlaku pada 6 September, 4 hari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, di pusat latihan ABIM Sungai Ramal yang sekarang ini dikenali sebagai KDH. Itulah bermulanya pertama kali laungan reformasi di bumi Malaysia. Okey, di bumi Malaysia itulah pertama kali bermulanya laungan reformasi di bumi Malaysia. Dan Kak Dik ingat sangat kerana yang mengetuai laungan itu antaranya adalah arwah suami Kak Dik sendiri.
reformasi itu di KDH itulah platform ataupun pentas di mana berlakunya lawangan tersebut. Dan pada 20 September, masa tu dia pecatnya, dia belum lagi ditangkap. Pada 20 September berlakunya himpunan aman di Masjid Negara yang dikelolakan, of course lah dia punya diketuai oleh ABIM sendiri dan lain-lain NGO termasuk PKPHM. Jadi bermula daripada himpunan aman di Masjid Negara itulah gelombang kebangkitan rakyat berlaku ataupun bangkit, rakyat mula bangkit, dan malamnya Anwar Ibrahim ditahan di bawah ISA dan seterusnya yang cerita mata lebam itu pun berlaku lah yang mata lebamnya Okey, rentetan daripada penangkapan Anwar Ibrahim itulah pada keesokan harinya 21 September 4 orang pimpinan ABIM ditangkap di bawah ISA, Presiden, Timbalan Presiden, SUA dan Naib Presiden. Okey, kita ada 2 Naib Presiden, seorang Naib Presiden tak hadir mesyuarat. Mereka ditangkap tengah bermesyuarat di pejabat ataupun di Sekretariat ABIM pada 21 September. Dan selepas daripada inilah bermula pada hari itu, hari-hari seterusnya demonstrasi, ada yang diatur, ada yang berlaku tanpa penganjur, tapi tiba-tiba penuh je jalan. Okey. Jadi ada kalanya dikatakan mengikut akal budi rakyat Ada juga Kak Din nak bagi tahu di sini, ada juga sahabat yang mufarakah tak setuju dengan tindakan ABIM bersama dengan gerakan reformasi rakyat ini kerana mereka mengatakan sepatutnya ABIM ini non-partisan. Inilah isu non-partisan, sedangkan kebanyakan ataupun majoriti daripada kita merujuk kepada syura. Isu ini bukan isu non-partisan, isu ini bukan isu politik semata-mata, tapi isu ini adalah isu keadilan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dianiaya. Itu pokok pangkal kepada kenapa kita bersama-sama selain daripada pimpinan kita ditangkap di bawah ISA di mana Helwa? Di mana Helwa ABIM semasa itu? Yang pertama memang Helwa ABIM bersama Datuk Seri Wan Azizah. Pada 2 September tu memang kami berada di dalam rumah tu. Kemudian semasa di PLA, iaitu semasa gerakan reformasi dimulakan itu, semasa laungan reformasi itu diadakan, Adil ditubuhkan, dan selepas Adil ditubuhkan di pusat latihan ABIM itu Puan Mahanum. Ini memang Kak Dik petik nama terus Puan Mahanum dan Puan Animah. Sister Mahanum dan Sister Animah adalah individu yang mengiringi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah. Hampir setiap hari mereka berada di rumahnya. Okey, mereka berada di rumah Kak Wan hampir di Damansara masa tu di Damansara. Setiap hari mereka di situ. Pada masa itu Kak Dip dan lain-lain, Ustazah Aminah sendiri, kami masih penjawat awam. Jadi kami tak boleh ikut serta. Maka Sister Mahanum dan Sister Animah telah volunteer untuk berada bersama Kak Wan. Dan Helwa seluruh negara gerakkan Adil dengan lambang ribbon. Wah, Kak Dik cari gambar lambang ribbon ni, kalau siapa ada ingat, dia senang je, ribbon tu mesti putih dan dibuat dengan mudah, dilipat dia dengan mudah sebagai tanda protes pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita semua pakai. Jadi kita pastikan semua Helwa seluruh negara buat tu dan edarkan dan minta semua orang pakai. Jadi bila pakai itu tandanya dia geng kita lah. Maka dia termasuk juga ramai juga pelajar yang protes yang mengikuti ataupun yang protes dengan menggunakan ribbon putih itu Dan sebenarnya bagaimana lagi Helwa terlibat, Puan Mahanum ni bukan setakat pergi ke rumah Kak Wan, tapi beliau juga mengikuti atau escort Kak Wan ke seluruh pelosok dunia. Masa tu roadshow Kak Wan perlu buat roadshow ke seluruh negara dan juga ada beberapa negara luar negara yang beliau pergi dan Puan Mahanum yang ikut Dan pada masa yang sama Dr. Rahmah sebagai Ketua Helwa telah menggerakkan bantuan moral kepada semua 4 orang isteri pimpinan ABI yang ditangkap, termasuk Kak Dip yang merupakan salah seorang isteri mangsa ataupun isteri
pertahanan ISA ni. Jadi apa yang berlaku, Kak Dip dipertanggungjawabkan kepada Helwa Shah Alam. Jadi Helwa Shah Alam ni mereka boleh mereka mengatur, buat jadual. Siapa yang akan berada dengan Kak Dip pukul berapa sampai pukul berapa, siapa yang masak, siapa yang tolong jaga anak. Masa tu Kak Dip tak ada orang gaji, jadi siapa yang tolong jaga anak, dan Kak Dip mempunyai guest ataupun tetamu sehingga pukul 3 pagi. Sampai setiap malam selama 10 hari arwah ditangkap di bawah ISA. Jadi masa tu memang kita nampak siapa yang kawan, siapa yang sebenarnya tak berapa kawan lah. Sebab memang ada betul-betul yang bersama-sama usrah dengan kita, sama-sama mengaku orang jemaah tapi tak datang jenguk pun hanya kerana takut. Sebab takut hilang jawatan mereka yang sedia ada, jadi takut dikaitkan dengan ABIM masa tu ya. Jadi di peringkat kemudiannya, of course kalau semua orang tahu, selepas saja peristiwa 1998, maka Kak Dip dan keluarga telah dihantar bercuti ke Kuching selama 6 tahun ya. Kami berada di sana di Sarawak kerana inilah isu ISA inilah ya. Jadi bila balik saja keadaan dah agak berbeza. Keadaan politik juga agak berbeza dan apa orang panggil game. Di situlah sahabat-sahabat kita yang terlibat terus dengan politik mula merasai apa orang panggil how the game of politics lah sebenarnya ya. Di antaranya adalah Mahnum dan Animah lah ya, Kak Animah yang terlibat secara langsung. Itu kena tanya direct, kena tanya dengan mereka lah. Kak Dip tak tahu. Bila yang Kak Dip balik, kita dah ada Salwa dan kita juga telah membuat dapur segambut di bawah usaha Dr. Rahman Hashim. Semasa itu adalah Naib Presiden Wadah, maka Salwa telah membuat dapur segambut ya, dapur segambut. Jadi apa orang panggil, selepas dapur segambut tu kita pun tahu bahawasanya senario politik yang berlaku amat berbeza. Cuma satu je yang Kak Dip nak bagi tahu di sini, yang rasanya semua orang yang berada di dalam ataupun yang seangkatan dengan Kak Dip setuju bahawasanya kami terutama sekali yang muslimat ni, yang perempuan-perempuan ni, kenal apa itu politik, apa itu demokrasi, apa itu keadilan, apa itu hak hanya selepas peristiwa 1998. Dan ada termasuk Kak Dip sendiri yang sebelum ni tak daftar pun mengundi. Hanya lepas 1998 daftar mengundi. Itu memang diakui. Dan selepas itulah adanya sahabat-sahabat kita yang ataupun Kak Dip sendirilah, kita pandai buat culaan lah, kita buat ceramah kelompok dan sebagainya. Bermula daripada saat itu adalah pembuka tirai kepada pengetahuan lah pada Kak Dip, ilmu dan pengetahuan tentang politik tu dan demokrasi. Okay, jadi itu saja daripada Kak Dip. Fatin untuk round ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Dip. Kak Dip bercerita panjang lebar tentang peristiwa Karhis 1998 dan saya ingat dia bukan hanya sekadar satu rentetan sejarah, tapi saya ingat yang penting adalah bagaimana kita membawa naratif hak asasi, keadilan, demokrasi dan sebagainya, dan saya ingat itu bermula sejak daripada awal, tapi mungkin di waktu itu dia lebih kepada praktikal dan mungkin itu membawa juga kepada lebih ramai yang sedar. Saya silakan Kak Fad, kalau bagaimana pula dengan pengalaman Kak Fad sendiri dan melihat peranan ataupun orang panggil peranan-peranan penting Helwa dalam peristiwa-peristiwa negara, mungkin dalam dasar, bukan hanya dalam politik tapi dalam semua perkara, dalam isu-isu dan perkembangan isu sosial, kekeluargaan, politik dan lain-lain peringkat negara ini, dan bagaimana kedudukan Helwa itulah dalam menyumbang kepada perkara-perkara tersebut. Silakan Kak Fad. Terima kasih Fatin sekali lagi. Saya tak sentuhlah 1998, saya ingat Kak Dip akan sentuh
panjang lebar. Cuma 1998 ni saya ingat kita jangan fokus dia sebagai satu-satunya peristiwa yang besar, tapi bagaimana kita belajar daripada 1998 itu juga sangat penting. Jangan terlalu melankolik, jangan endorse beban sejarah, dan yang paling penting adalah pengalaman selepas 1998 itu bagi saya cukup besar, macam mana Kak Dip sebut tadi tentang mengenali rakan yang sebenarnya, siapa yang memfarakkan dan sebagainya. Dan jangan over glorify pada perkara-perkara yang sebenarnya bagi saya kita takut sebenarnya sangat berhati-hati dengan sejarah ni sebab kita takut over glorify individu, bukan seluruh mobilisasi jemaah ketika itu. Sebab sejarah itu bukan milik orang-orang besar saja, dia juga milik orang yang berada di bawah. Jadi ada banyak perkara yang kita kena belajar daripada setiap peristiwa yang berlaku dalam jemaah ini. Saya ingat yang paling penting saya nak kongsi adalah bagaimana Helwa berperanan pasca kita setiap presiden dia akan ungkapkan dia punya partner in nation building. Apa dia punya hashtag dia lah Fatin, aku perkataan zaman tersebut kita susah nak sebut. Tapi zaman sekarang ni hashtag dia lah saya ingat partner in nation building memang very diplomatic dan engagement yang banyak membawa kita kepada isu-isu yang lebih rapat dengan establishment misalnya. Tapi saya ingat selepas kita mendapat banyak ruang daripada pihak-pihak melihat pandangan-pandangan kita, Kak Fah ingat yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan isu-isu keluarga dan wanita. Paling besar adalah pastinya ketika 2017 ketika kita memberikan input kepada beberapa dipanggil sebagai undang-undang yang sedang dibincangkan ketika itu, termasuk pindaan Akta Kanak-Kanak, pindaan Akta Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak, kemudian juga input kepada pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga, dan paling besar pastinya pada 2018 apabila kita memang berada, Kak ingat lagi bersama Acik, kita dalam jawatan kuasa untuk melihat isu berkaitan perkahwinan bawah umur, perkahwinan kanak-kanak, sehinggalah Selangor menjadi negeri yang pertama meminda berkaitan undang-undang tersebut. Jadi maknanya kita punya isu-isu ini mestilah berada dalam konteks nasional, ya. Dan Kak percaya hari ini juga Helwa dilihat antara sebagai stakeholder besar terpenting, satu-satunya NGO Islam yang bercakap tentang rang undang-undang Akta Gangguan Seksual. Ini sangat luar biasa, ya. Kerana ini adalah bersifat nasional dan dalam masa yang sama kita sedang mengejar sidang parlimen untuk memastikan rang undang-undang ini dibentangkan bersama rang undang-undang yang lain, termasuklah Akta Pekerja Sosial yang kita tahu ia sangat penting, rang undang-undang Akta Pekerja Sosial untuk Baitul Rahmah, khususnya untuk menaik taraf staf daripada barangkali staf biasa kepada betul-betul pekerja sosial yang mempunyai security dan juga masa depan yang lebih bagus, ya. Dan juga kita juga Kak ingat melihat kepada polisi-polisi di peringkat negeri, termasuklah dalam jawatan-kuasa kecil yang lain. Barangkali juga kita kena lihat juga bagaimana dari segi internationalnya juga penlibatan, bagaimana kita mula menghantar. Sebenarnya antara kelebihan masuk ABIM ini juga adalah kelebihan untuk belajar daripada negara luar. Dan pimpinan ABIM ini biasanya akan dihantar ke banyak negara untuk belajar dan menguasai isu-isu di peringkat antarabangsa. Kak Fah ingat peluang ini memang banyak sekali. Sebagai contoh, diberikan peluang untuk mewakili ABIM ke Australia dalam program berkaitan dengan kepimpinan Belia Islam, kemudian ke Turki juga mewakili ABIM dalam persidangan peguam Islam sedunia berkaitan dengan keganasan terhadap etnik Rohingya. Dan kita teruskan selepas itu dengan kita punya menyikapi wanita dan politik toksik, ini against all the sexism, diskriminasi terhadap wanita di dalam parlimen,
kita juga pergi ke Kongres Ulama Perempuan. Very controversial tapi ia adalah pengalaman yang sangat menarik. Sehingga hari ini kita masih konsisten dengan pandangan-pandangan dan isu-isu yang dibawa dalam kongres tersebut. Dan juga kita berjaya menghantar ke seminar pemikiran Dr. Taha Jabir Alwani. That is the biggest pertaruhan yang pernah. Tidak ada apa-apa dengan persediaan yang very limited masa kewangan, dan kita pun tidak tahu bagaimana kita berjaya atau tidak pergi. Memang serah pada Allah Ta'ala, maknanya fi amanillah sahajalah kita berjaya dan kita dapatkan dan proses itu kita belajar satu-satu. Yang rasa kita kena treasure pengalaman-pengalaman ni ialah kita buat satu ke satu dan kita belajar. Dan kita lepas itu kita sudah lebih selesa sedikit lah kerana kita juga menghantar wakil ke Karamah Institute di Manila, kemudian program bersama Sasakawa Foundation yang kita terajui beberapa perbincangan kerana pandemik kita tidak dapat teruskan. Jadi ini semua pengalaman yang sebenarnya adalah sejarah kita sendiri yang sebenarnya kita kena angkat. Konteks hari ini, sejarah ini memang kena angkat dalam konteks bukan sahaja konteks kejayaan pribadi, tapi juga as a team, sebagai satu kejayaan team, menunjukkan bahawa kita telah melepasi zon selesa kita dan bermula daripada satu persatu dan belajar. Dapat ingat, ambil contoh satulah macam mana kita lobby undang-undang. Kita tak nak belajar pun tapi pengalaman sebelum itu terlibat penuh dengan undang-undang atau undang-undang keluarga Islam di bangunan Parlimen bersama dengan AG ketika itu Tan Sri Gani Patail, dan selepas itulah kepada saya kita mula belajar bagaimana melobi undang-undang sehinggalah kemudian belajar pula pergi ke international seminar dan sebagainya. So ini antara sejarah-sejarah yang mesti direkodkan oleh luar dan diturunkan kepada adik-adik generasi susu bagaimana kita meneruskan agenda-agenda yang bersifat bukan sahaja kita panggil intellectual journey, tetapi juga dalam proses-proses seterusnya. Politik misalnya Kak Adib sebut tadi. Jadi ini percubaan-percubaan yang kita kena explore sendiri. Maksudnya kita tak tahu apa limitasi kita. Sebab orang kata duduk cukuplah setakat ni, cukuplah ni begini-begini Jangan bagi orang susun kita tapi kita kena explore dulu dan lihat setakat mana limitasi itu dan conviction kita adalah kerana kita nak betul jadi jurubicara ummah yang kita dambakan dan kita gambarkan kepada masyarakat seluruh. Wallahualam. Okey, terima kasih Kak Fat. Juru bicara umat benda tu kita nampak macam biasa tapi dia mempunyai peranan yang besar dan memainkan peranan yang besar tu memerlukan persediaan jugalah saya fikir. Kita dah bersembang panjang tentang titik awal dan juga tadi bercerita tentang bagaimana peranan Hilwa dalam pelbagai agenda. Kalau ABIM sekarang kita ada 5 agenda pendidikan dan bagaimana Hilwa berperanan dalam TASKI tadi Kak Di ada sebut juga, dan bagaimana permulanya TASKI itu dengan adanya Hilwa dalam menggerakkan guru-guru dan sebagainya dalam agenda pendidikan, kemudian dalam agenda demokrasi dan kenegaraan, politik, kemudian dalam keintelektualan dan keilmuan, dan semua inilah ada Hilwa di setiap agenda itu. Dan saya ingat setiap generasi tadi ada pelbagai cabaran dan saya suka untuk ambil satu kata-kata daripada Ustazah Siti Zalika dalam buku Ketua Hilwa kita ni. Buku Ketua Hilwa ni saya harap semua daripada kita mempunyainya lah. Kalau siapa yang belum ada boleh mendapatkan daripada Hilwa dan juga daripada ABIM lah. Ustazah Siti ada sebut cakap dan saya ingat ini relevan sehingga sekarang dengan pelbagai kisah-kisah yang berlaku dan walaupun kita berbeza generasi tapi cabaran itu cabaran juga berbeza tapi mungkin penyelesaian tu ada, cuma pendekatan yang berbeza. Ustazah kata cabaran terbesar wanita muslimah kini yang perlu diatasi ada 2. Pertama, kekurangan ilmu, kedua kelemahan jati diri. Dan saya ingat itu sangat masih orang kata relevan lah sehingga sekarang. So untuk masa kini dan masa depan dengan pandemik dan sebagainya, cabaran itu mungkin sama tapi ada berubah sedikit dengan ekosistem, dengan zaman, dengan teknologi dan sebagainya.
tadi kita dah cerita tentang sejarah bagaimana Hilwa terlibat dalam setiap peristiwa, krisis dan sebagainya. Mungkin di masa depan ini mungkin sedikit harapan dan juga saya ingat ini sebagai terakhir jugalah kita dah sampai 10.28 ni, saya ingat kita berada di penghujung juga. Apakah harapan-harapan untuk Hilwa ini terus memperjuangkan berada di dalam agenda Hilwa dan juga agenda ABIM dan meneruskan agenda dakwah ini bersama sepanjang daripada permulaan ini sehingga akhir untuk bersama-sama. Dan saya ingat ini juga menyimpulkan jugalah perbincangan kita tentang tajuk kita pada hari ini, Hilwa membina dan memimpin generasi, untaian sejarah, refleksi cabaran dan lakaran masa depan. Lakaran masa depan yang bagaimanakah yang diharapkan oleh para panel kepada Hilwa generasi kini dan akan datanglah, dan juga kepada mereka yang memang berada di sini dan untuk terus mempunyai semangat dalam meneruskan agenda dakwah dan juga agenda masyarakat ni lah. Mungkin saya persilakan Umi dulu, boleh? Okey, boleh. InsyaAllah ya. Harapan lah ya, supaya Hilwa, Salwa ke yang wanita kita muslimat dalam jamaah ini untuk meneruskan agenda kita ya, sebagai juru bicara umat, penyelesai masalah ya. Kalau kita lihat khususnya dari segi pemerkasaan wanita di Malaysia ya, kita terbaca ya, menjelang 2020 yang kita terbaca 30% daripada pembuat dasar kerajaan adalah melibatkan golongan wanita. Itu yang telah disetkan, tetapi sejauh mana 30% itu ya dapat kita capai dan sejauh mana kita sebagai Hilwa, sebagai muslimat ini terlibat dalam 30% itu. Ini kita kena fikirkan, kalaulah di kalangan kita ni ada pakar-pakar tertentu, pakar IT, pakar kanak-kanak, pakar wanita, pakar dan segala-galanya, lawyernya dan sebagainya ya. Sepatutnya kita betul-betul well versed dengan kita punya kepakaran itu dan melakukan sesuatu untuk umat kita, insya-Allah. Sebab kita masih lagi dalam keadaan memerlukan ya supaya kita wanita ya diperkasakan dari segi politiknya, keupayaan dari segi ekonominya, memperkasakan dari segi hak-hak wanita, memperkasakan kecelikan undang-undang ya, dan juga dari segi akademik wanita ya, peluang dari segi akademik dan juga pekerjaan ya, sama ada kita boleh dapat memperkasakan wanita yang dapat mengubah landscape Malaysia ini ke arah yang lebih sebagai dakwah kita, sebagai hasrat kita ya, sebagai juru bicara umat dan penyelesai masalah ya, yang boleh mengubah polisi, mengubah perlembagaan yang mungkin ada serba sedikit yang perlu kita perbaiki untuk memperkasakan wanita dan juga keluarga ya, dan juga mengenai isu-isu yang berkaitan tentang wanita dan juga keluarga dan anak-anak, supaya kita dapat berperanan lebih lagi di lapangan ya untuk memberikan option kepada masyarakat kita ya. Jadi rasanya itu saja yang yang dapat Umi sampaikan, supaya kita terus bergerak, jangan pedulikan cabaran-cabaran, kerana dakwah itu ya berdiri di atas keazaman, bukan di atas kemudahan. Tak ada yang mudah dalam perjuangan, tak ada yang mudah ya, tak ada yang mudah. Jadi kita ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh jemaah kita, pembinaan mental kita, ilmu kita ya, dari segi kesedaran kita, komitmen kita, tanpa mengorbankan keutamaan kita sebagai seorang wanita Islam, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Umi. Kita berjuang dengan keazaman dan bukannya tidak mengendahkan cabaran itu. Cabaran itu sebenarnya sebagai satu kekuatan jugalah untuk kita. Ya. Terima kasih Umi atas perkongsian dan juga maksudnya kita perlu memperkukuhkan dan
mempersiapkan diri untuk terus memberikan yang terbaik lah dalam semua lapangan, sama ada dari sudut wanita, keluarga, kanak-kanak dan seluruh isu lah di Malaysia. Mungkin Kak Fad, bagaimana Kak Fad punya harapan dan juga mesej-mesej kepada generasi kini dan akan datang dan juga yang ada sekarang lah. Silakan Kak Fad. Mesej ni untuk kita semualah, dan sempena Hari Wanita ni elok rasanya Kak Fad, sebab Kak Fad juga dipesan dengan 10P ni, jadi Kak Fad juga ingin pesan kepada Hilwa dan adik-adik 10P ni juga untuk masa depan. 10P ni sangat penting. Pertama adalah persediaan, dalam apa pun perancangan kita, persediaan ni sangat penting. Yang kedua adalah perancangan, planning is very important. Ketiga, pembuat dasar, jadilah pembuat dasar, policy maker yang cekap dan efisien. Keempat, pemantauan, apabila kita dah buat tu kena ada pemantauan. Yang kelima adalah progress, melihat setiap perkara yang kita buat itu melalui progress. Dan kemudian yang keenam adalah pakar. Kita mesti terus melahirkan pakar-pakar yang boleh menguasai bidang-bidang yang memang crucial lah ketika ini. Semua isu jadi crucial di Malaysia ni. Yang ketujuh adalah pressure, teruskan jadi pressure group supaya kita boleh melaksanakan tugas kita dengan aktif. Passionate, yang ke-8, kena ada passion, buat apa pun kena ada passion. Hilwa angkat isu sosial kena ada passion, angkat isu wanita kena ada passion, isu kanak-kanak kena ada passion. Yang ke-9, mesti jadi problem solver. Setiap kali kita buat dan berikan pandangan kepada masyarakat, kita kena jadi problem solver. Bagaimana melihat keseluruhan ekosistem dalam konteks menyelesaikan masalah. Dan yang terakhirlah profesional. Ini sangat penting, jadi profesional. Leadership Hilwa kena kuasai 10 perkara ini, 10P ini dengan segera. Dalam masa yang sama kita kena lihat proses-proses mengarus perdanakan gender ini dengan lebih konsisten, dengan lebih kuat, dan melihat kepada isu-isu gender parity, gender responsive budget, gender sensitivity ini dengan lebih teliti, Kak Fad rasa juga kita perlu merekodkan pemikiran dan pandangan Hilwa, sebab itulah kenyataan media dan kompilasi kenyataan media Hilwa ni sangat penting Fatin, supaya kita ada pandangan-pandangan yang kita boleh rujuk selepas ini, menguasai kepakaran dan niche masyarakat, multidisiplin, dan yang paling penting juga melihat bagaimana Dr. Zainab Al-Awani sentiasa pesan kepada kita untuk engage dengan Quranic thought ini, pemikiran Quranic ini, yang Kak Fad rasa kita sudah boleh teruskan dengan panduan daripada Dr. Zainab Al-Awani, bagaimana menyusun agenda-agenda dan kertas-kertas polisi yang beliau ajar tempoh hari untuk menjadikan polisi-polisi yang lebih bersifat Quranic pada masyarakat. Dan yang terakhir, doakan juga selepas ini kita sudah ada Baitur Rahmah, insya-Allah kita sedang melihat untuk satu lagi institusi yang bagi Kak Fad cukup penting dalam konteks sosial dan perlindungan kepada wanita dan kanak-kanak khususnya, yang rasanya memerlukan juga dukungan daripada semua pihak. 10P, selamat Hari Wanita, choose the challenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Fad. 10P, persediaan, perancangan, pembuat dasar, pemantauan, progres, pakar, pressure, passionate, problem solver dan professional. Saya ingat itu perkara-perkara yang perlu kita peganglah untuk persediaan kita dan juga pegangan kita. Seterusnya Kak Dip, silakan Kak Dip untuk harapan dan juga kata-kata akhir lah dan pesanan kepada generasi seterusnya dalam Hilwa. Silakan Kak Dip. Okey, terima kasih Fatin. Tahniah. Okey, nampak gayanya Fadlina telah menggariskan 10P tu, dan nampak gayanya Fatin kenalah bertindak sebab Fatin yang naib presiden semasa. Jadi pada Kak Dip pula, dari segi harapan Kak Dip nak mungkin agak berbeza sikit daripada Fadlina. Mungkin ni cara orang lama lah, seorang ibu berfikir atau seorang ibu melihatnya. ABIM ni adalah sebuah gerakan Islam. Bukan sekadar NGO Bila kita sebuah gerakan Islam, maksudnya kita ada amalan syuranya dan ada amal jama'inya, ada tanzim harakinya, iaitu disiplin-disiplin harakah. Dan kita ni pula merupakan sebuah gerakan Islam yang sudah mencecah 50 tahun ya Fatin, tahun 2021 ni kan.
Kita dah ABIM sudah 50 tahun dan kalau kita tengok antara budaya ABIM yang ada, yang selalu kita sebut sebelum ni iaitu menghayati budaya ilmu, menghayati amalan kerohanian, kita baca al-maksurat dan sebagainya, menghayati amal syura dan amal jama'i, memahami dan melibatkan diri pada isu semasa dan menghayati roh jihad fi sabilillah. Jadi ini budaya ABIM yang memang telah digariskan. Namun apabila ABIM mencapai umur 50 tahun ni, maka aktivis ABIM pula sudah pun berada dalam 3 generasi. Kalau kita tengok generasi yang awal, yang pertama dulu, sekarang sudah pun mencapai umur 70-an. Dan kita ada, sekarang ni kita ada WAP. Kita tidak ada lagi ABIM, kita ada wadah ABIM KPIM. Yang PKPIM-nya mungkin di awal 20-an. Jadi pimpinan sahaja pun sudah menjangkau umur yang jurangnya sebegitu besar. Jadi di sini perkara-perkara tambahan kepada pembudayaan ABIM tadi, seperti mana sekarang ni kita ada, kalau dulu kita berjumpa, kita bercakap, kita berseminar, kita berceramah dan sebagainya, tapi sekarang kita berbicara dengan menggunakan media sosial. Media sosial ni wadah ni orang macam Kak Dip lah, ada orang wadah yang terror. Ya, ada orang macam Kak Dip contohnya memang agak slow sikit lah. Ya. Jadi apabila kita berbicara dengan menggunakan pelbagai media ni, maka kita kena hati-hatilah sikit. Bukan hati-hati sebab antara dosa dan pahala, tetapi kita berada dalam sebuah gerakan yang mempunyai 3 generasi. Jadi kita kena jaga soal adab, soal disiplin jemaah, soal akur kepimpinan semasa, dan kalau kita orang panggil santuni, kita santuni tanpa mewujudkan jemaah dalam jemaah, hormat menghormati, kasih sayang, sebab kita tahu bahawasanya yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Kalau kita pegang yang tu, insya-Allah. Kak Dia setuju dengan Fad, yang senior tak perlu sangat bernostalgia, tapi at the same time kita kena kenalah ada. Sebab Kak Dia cakap macam ni sebab kadang-kadang dengan anak-anak kita, dengan 2 beranak, anak-anak maksudnya ada darah daging pun boleh bertelagah ataupun tidak bersetuju dengan beberapa perkara, tapi kita kena letak adab tu sebagai satu perkara yang wajib diketengahkan, ya, adab tu dan soal disiplin, ya. Dia Kak Dip secara personal sangat bersyukur kerana terpilih oleh Allah berada dalam jemaah ini. Yang penting kita semua kena ingat adalah kita kena pasang niat, kita kena istiqamah. Kita pasang niat untuk terus berada dalam perjuangan ini sehingga saat kita dijemput Allah. Jadi iman itu adalah keyakinan kepada Yang Esa. Pembuktian dengan iman yang soleh, amalan soleh, amal makruf dan nahi mungkar. Itu pembuktian dia. Jadi istiqamah di jalan kebenaran ini adalah dengan sabar dan juga sentiasa banyak memohon ataupun orang-orang yang di peringkat Kak Dip ni kena sentiasalah selalu mengharapkan redha dan rahmat Allah, ya. Jadi itu harapan daripada Kak Dip Fatin. Kak Dip percaya Fatin dan seterusnya generasi-generasi yang akan datang ini akan boleh membawa ABIM kepada mercu tanda yang lebih bermakna, terutama sebagai juru bicara umat tu, ya. Okey, insya-Allah itu saja daripada Kak Dip. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf banyak-banyak, ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dip atas pesanan dan harapan untuk generasi kita. Saya ingat ada banyak yang telah kita bincangkan. Bagaimana yang pertama tadi disebut, ABIM itu bukan membawa kepada ABIM tapi membawa kepada Islam dengan kekuatan dan identiti tersendiri. Dan juga sistem tarbiyah dan disiplin yang membentuk perwatakan kita lah sebagai ahli ABIM, dan bagaimana kita membawa kesedaran beragama sebagai salah satu sayap kepada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, Jemaah Islam, dan juga pelbagai lagi bagaimana kita memberi kesan kepada pembentukan dasar dan sebagainya.
dan saya ingat kita boleh tutup wacana kita pada ini bagaimana kita menelusuri sejarah dan bagaimana kita membawa mesej-mesej dan juga perjuangan Hilwa ini untuk kita teruskan. Yang pentingnya kita bukannya untuk menunjukkan kejayaan dan sebagainya, tapi adalah satu pembentukan peribadi yang baik, menjadi Muslim yang baik, dan seterusnya kita membawa mesej manusia yang baik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita memberi dengan kita ada ilmu, kita membawa semua orang untuk bersama menjadi manusia